Okey, boleh nampak tak paparan skrin cikgu? Boleh. 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 Okey. So, untuk hari ni kita akan sambung. Okey, kita akan sambung kita punya tajuk bab 8 iaitu keradioaktifan. Okey, so hari ni kita akan lihat subtopik yang baru, okey, iaitu 8.3 standard kandungan standard kandungan 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, so ini part 1, cikgu tulis part 1 tu sebab kita cuma ambil standard pembelajaran yang pertama sahaja untuk hari ini. Okey, so sebelum tu kita lihat kriteria kejayaan. Okey, so untuk hari ini kita ada 3 kriteria kejayaan. Okey, iaitu yang pertama, kamu dapat menyatakan. Kamu dapat menyatakan maksud. Okey, kamu dapat menyatakan maksud sinaran mengayon. Okey, itu yang pertamalah, apa yang kamu faham dengan sinaran mengayon. Yang kedua, kamu dapat menyatakan maksud sinaran tidak mengayon. Kalau sinaran tidak mengayon tu macam mana pula? So bolehlah bezakan kan antara sinaran mengayon dengan sinaran tidak mengayon. Okey, dan kriteria kejayaan yang ketiga, kamu dapat membandingkan. Okey, membandingkan 2 daripada 5 aspek. Okey, nanti kita akan buat sedikit aktiviti kumpulan untuk kita mencari maklumat. Apakah aspek-aspek ataupun ciri-ciri bagi sinaran mengayon sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Sorry dekat sini saya tertinggal lagi satu iaitu sinar X. Tapi sinar X ni sebagai sinaran mengayon tambahan. Okey, sebab kita tahu sinaran radioaktif ada 3 ada 3 sinaran radioaktif kan yang dibebaskan semasa proses perebutan iaitu sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okey, so macam biasa link kehadiran saya akan bagi melalui WhatsApp group nanti. Okey, jom kita tengok. Cuba imbas kembali. Apa yang kamu faham dengan rajah ni? Boleh nampak ke rajah ni dengan jelas? Okay, hai Adam. Okay, ada yang baru join tak apa. Yang baru join tu cikgu baru je mula. Okay, siapa boleh nyatakan sedikit idea ataupun boleh nyatakan apa yang terlintas di fikiran kamu apabila kamu melihat rajah ini? Kak Air? Kak Air ada pendapat tak nak nyatakan? Ingat tak ni rajah apa? Or kawan-kawannya lain? Selain dari Kak Air? Ni kita belajar masa tajuk 8.2 kan? Nukleus dan atom dan nukleus. Ada tak sesiapa yang boleh nyatakan? Ada radioactive atom and then dia akan apa tu? Proses apa tu? And then dia akan hasilkan a new particle, energy and radiation. Okay. Nisa ada idea? Tak ada. Alright, orang lain. Siapa lagi Sekejap, cikgu tengok siapa lagi yang ada dalam ni. Raihah. Ya, Ini gambar tentang apa? Yes, Raihah. Apa yang kamu faham dengan gambar yang saya tengah paparkan sekarang? Boleh nampak tak gambar yang saya paparkan ni? Boleh, boleh. Boleh. Ada radioactive atom kan? Itu bahan radioaktif. So, apa yang kamu faham dengan rajah ni? Cikgu. Yes. Dia Saya? mereput ke? Yes, dia mereput.
Okey, bahan radioaktif ni akan mereput. So dia akan mereput, dia akan menghasilkan apa Kak El atau Raiha? Sinaran radioaktif. Yes, sinaran radioaktif. Okey, sama ada kat sini dia tulis, dia mention sinaran lah. Okey, kat sini dia mention sebagai sinaran. Okey, dan juga tenaga. So actually kan, apakah sinaran? Apa sinaran? Siapa tahu apa maksud sinaran? Pernah dengar tak istilah sinaran? Yang lain-lain? Pernah dengar tak istilah sinaran? Tak pernah. Okey. So actually sinaran ni dia adalah salah satu bentuk perubahan tenaga. Okey, tenaga haba. Kalau tak salah saya, kamu belajar tentang pemindahan tenaga haba, dia ada dalam 3 bentuk, betul? Ada sinaran, konduksi, lagi satu konduksi, lagi satu Allah, saya pun dah lupa. Apa lagi satu? Siapa ingat? Siapa ingat? Okey. Nanti balik, tengok balik apakah bentuk pemindahan tenaga haba. So sinaran ni dia actually adalah salah satu bentuk pemindahan tenaga haba. Okey. So ini boleh rujuk buku teks muka surat 240. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 240. Okey, tadi kita cerita tentang sinaran. Okey, so sinaran ni dia adalah actually dia adalah salah satu bentuk pemindahan tenaga. Okey. So sinaran ni, contoh-contoh sinaran ni dia boleh terbahagi kepada dua lah, iaitu dalam bentuk gelombang. Okey, dia dalam bentuk gelombang macam gelombang mikro, sinar X, sinar gamma. Okey, cikgu rasa istilah-istilah ni yang kamu dah biasa pernah dengar kan? Okey, dan juga boleh jadi dalam bentuk zarah. Okey, zarah alfa, zarah beta. Okey. Jadi sinaran ni kan dia ada sifat dia tau. Iaitu dia boleh mengayon dan dia ada yang boleh mengayon, ada yang tidak boleh mengayon. So jom kita tengok apakah maksud apakah maksud sinaran mengayon? Okey, ni untuk kita menjawab kriteria kejayaan yang pertama dan yang kedua Apakah sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon? Okey, so bayangkan cikgu besarkan gambar rajah 8.8 ni. Okey, cikgu besarkan sikit, cikgu harap boleh nampak. Kamu pun boleh rujuk je buku teks muka surat 240. So andai katalah, okey ni zarah alfa. Okey, ni zarah alfa. Okey, cikgu highlight kuning dekat situ. So zarah alfa ni dia sebenarnya adalah nukleus helium. Okey, kita dah belajar kan unsur-unsur sebelum ni helium. So apabila yang mana warna cikgu warna biru. Yang cikgu warnakan biru ni Okey, yang saya warnakan biru ni adalah molekul udara. So kita tahu molekul udara ni dia dalam keadaan neutral kan? Dia tidak bercas. Okey. Jadi apabila zarah alfa ni dia lalu melintasi udara, apa yang berlaku kepada molekul udara tadi? Cuba kamu tengok yang gambar B ni. What happened to molekul udara kelas? Dia ada cas positif dan negatif. Ya, molekul udara tu dia menjadi bercas. Cas positif. Kejap. Cas positif cikgu letak warna merah. Okey ni yang warna merah ni. Cikgu tulis je lah. Ni positif lah. Okey. Dan lagi satu dia menjadi cas negatif. Macam mana boleh berlakunya? Ataupun kita kata udara ni mengayon. So macam mana dia boleh mengayon udara ni? Okey, ini disebabkan oleh zarah alfa yang lalu tadi ni dia mempunyai tenaga yang cukup tinggi untuk mengeluarkan elektron. Inilah elektron yang cas negatif ni. Okey, yang mengeluarkan elektron daripada molekul neutral iaitu udara tadi yang dilaluinya ataupun yang dilanggar oleh zarah alfa tadi. So what happened to zarah alfa? Zarah alfa ni dia akan mengalami kehilangan
tenaga. Okey. Itu adalah definisi ataupun maksud sinaran mengayon, iaitu sinaran mengayon ni adalah sinaran yang apabila ia melalui udara ataupun melintasi udara, ianya akan menghasilkan ion-ion positif dan ion negatif. Ini yang cikgu highlight tu. Sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif. So itu adalah definisi untuk sinaran mengayon. So sinaran mengayon ni adalah sinaran radioaktif lah. Okey. Manakala andai katalah apa kita katakan satu sinaran tu dia melalui molekul neutral. Tetapi bila dia melintasi molekul yang neutral ataupun atom yang neutral tu, dia tidak mengalami sebarang perubahan. Jadi itu kita katakan sinaran tersebut adalah sinaran yang tidak mengayon. Okey, iaitu yang kita kata sinaran tersebut dia tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mengayonkan atom ataupun molekul yang neutral. Okey, itu. Alright, so yang bawah ini dia menerangkan tentang sinaran tidak mengayon. Dia tak terang, dia tanya kita kan. Dia tanya kita apa pula maksud sinaran yang tak mengayon. Tadi saya dah terangkan lah apa itu sinaran tidak mengayon. Okey, so dalam spektrum elektromagnet, okey, cikgu nak guna highlighter warna pink lah pula. Okey, dalam spektrum elektromagnet, okey, dia ada yang bertenaga rendah, sinaran yang bertenaga rendah ataupun gelombang yang bertenaga rendah dan bertenaga tinggi. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, okey, antara sinaran ataupun gelombang yang mempunyai tenaga yang rendah seperti radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, dia mempunyai tenaga yang rendah. Okey, jadi apabila dia mempunyai tenaga yang rendah, dia tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mengayon molekul-molekul yang atom, molekul-molekul yang neutral ataupun atom yang neutral. Jadi kita katakan sinaran ini adalah sinaran tidak mengayon. Okey, dia adalah sinaran tidak mengayon. Manakala untuk sinar X, sinar gamma dan sebahagian ultraungu dia hanya sebahagian sahaja. Okey, untuk sinaran X dan sinar gamma ni, sinaran-sinaran ini ataupun gelombang ini dia adalah gelombang spektrum elektromagnet yang mempunyai tenaga yang tinggi. So kita katakan sinaran ini dia adalah sinaran mengayon. Okey. So semasa kita belajar dalam tajuk perebutan perebutan radioaktif, proses perebutan radioaktif itu dia menghasilkan sinaran radioaktif kan? Betul tak? Itu apa sinaran radioaktif yang terhasil daripada proses perebutan tu? Siapa ingat? Ada tak yang ingat? Assalamualaikum. Menghasilkan sinar alfa, beta, Yes, sinar alfa, beta, gamma. Okay, then semasa kita belajar awal-awal sejarah penemuan ke radioaktifan tu, kita ada jumpa dengan sinar X, X-ray lah dalam bahasa yang biasa kita panggil. So untuk bahagian itu, saya nak jalankan satu aktiviti kumpulan. Okay, tapi sebelum tu kita akan tengoklah berapa orang yang hadir sebab saya hanya tetapkan secara random ahli kumpulan. Okey, tapi sebelum tu cikgu sharekan link untuk aktiviti kumpulan ni saya buat dalam bentuk Google Slide. Okey, saya share di ruangan chat. Kamu boleh buka Sekejap. Okey. Alright, saya ada share satu link. Okey, cuba kamu buka link tersebut.
Okey, itu adalah untuk aktiviti kumpulan kita. Boleh buka tak kelas? Boleh. 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 Alright, sekiranya kamu dapat buka, kamu akan dapat paparan macam ni. Dapat tak? Jap, belum share. Dapat tak? Dapat? Dapat kan? Okey, saya nak present. Okey, so ini adalah aktiviti kumpulan kita hari ini. Alright, so apa yang perlu kamu lakukan? Okey, so setiap kumpulan diberi satu jenis sinaran mengayon. Okey, iaitu sama ada sinaran alfa, sinaran beta, sinaran gamma dan sinar X. Dan saya dah agihkan kita ada hari ni berapa orang tu? 15, 16, 17, 18. 18 tolak dengan 4 lebih kurang ada 12 orang saya rasa tu. Kita ada lebih kurang 12 orang. Ada yang baru join. Okey, tak apa, nanti cikgu akan tengok balik ahli kumpulan tu. Kita tengok sama-sama. Okey, so setiap kumpulan mungkinlah terdiri antara asalnya saya plan 4 hingga 5 orang. Okey, based on kehadiran kehadiran kita yang biasalah. Tapi kalau ada perubahan tu saya akan tukar. Okey, so apa yang perlu kamu lakukan? Okey, kamu perlu melayari internet ataupun yang senang internet lah kan masa PDPR ni, ataupun kamu boleh je rujuk buku teks ke, buku rujukan ke, okey, untuk kumpul maklumat tentang sinaran mengayon tersebut. Setiap kumpulan dia dapat sinaran mengayon yang berbeza-beza. Okey, so dalam kumpulan kamu, cikgu minta kamu bincangkan beberapa aspek bagi sinaran mengayon. Aspeknya seperti saiz zarah, okey, kuasa pengayonan, kuasa penembusan, pemesongan oleh medan magnet dan juga pemesongan oleh medan elektrik. Okey. So kalau kamu dapat buka slide kamu, okey, kamu boleh buka slide kamu. Kamu boleh tengok, okey, kamu boleh tengok, cikgu dah bagi kat situ. Kumpulan 1, Diana, Nisa, Saniah, Aliana. Okey. Kumpulan 2, okey, sorry. Kumpulan 1 tadi adalah sinar alfa. Kamu boleh terus tulis. Actually kamu boleh edit je. Saya dah bagi permission untuk edit dekat setiap slide. Cuma saya minta jangan usik slide orang lain. Guna slide masing-masing sahaja. Nanti habis dia sabotaj kawan punya. Okey, so ni kumpulan 1, kumpulan 2, Adam, Daniel, Azrin, Ashrah, Hazwani untuk sinar beta. Yang ketiga, Raihah, Hana, Zulfaka, Akmal untuk sinar gamma. Sinar X, Khair, Rania, Huda, Saifullah dengan Natasha. Okey, sampai ada 4 je lah. Okey, so you all semua boleh start daripada sekarang. Saya bagi masa 15 minit cukup? Boleh. Boleh So 15 minit untuk kamu cari maklumat dan bentangkan maklumat kamu tu dalam bentuk yang kreatif. Boleh guna peta pemikiran I think. Kalau ada soalan boleh tanya dekat sini kita masih dalam Google Meet yang sama. Alright, kita masih dalam Google Meet yang sama. So kalau ada sebarang persoalan boleh tanya directly. Okay, boleh start sekarang. Okay, so kita dapat tengok dari sinilah saya akan go through. Okay, saya akan go through kumpulan mana yang dah buat. Okay, so daripada sini saya dah nampak. Nampak tak? Dah ada yang ubah slide tu. Kenapa cikgu punya slide yang kedua dah masuk ke bawah tu? Okey, boleh. Sambil-sambil tu kalau kamu ada soalan yang nak ditanyakan boleh tak ada masalah.
Kalau ada soalan boleh tanya juga dekat ruangan chat. Boleh tanya dekat ruangan chat. Okay, kita akan start pembentangan pada jam 9.15 ya. So ada masa lagi lebih kurang, sorry, kita start pada 9.20, ada lagi lebih kurang 10 minit. Okay, ada yang tak ada kumpulan ke? Saya kena tengok sikit. Kehadiran dengan kumpulan. Okay, Aliana ada kumpulan, Diana ada, Nisa ada, Saniah ada, Adam, Daniel. Okay, Adam, Daniel ada kan kumpulan. Haikal. Okay, Ashraf pun ada. Ashraf ada, Azib ada. Sorry, Azib tak ada kumpulan ya Azib. Okay, Azib boleh masuk kumpulan yang pertama Azib. Okay, Azib boleh masuk kumpulan yang pertama Cikgu tambah nama Azib di situ. Okay, saya tambah nama Azib di kumpulan yang pertama So Azib boleh join group yang pertama. Kalau kamu rasa kamu perlu left Google Meet dahulu ke kod-kod lah talian dekat rumah kamu tu tak berapa okey sebab Google Slide ni pun dia guna internet kan. Boleh kalau kamu nak left tapi make sure 9.20 kamu join balik untuk kamu untuk mendengar sesi pembentangan. Macam tu. Okay, Elisha pun tak ada kumpulan saya rasa. Tapi Elisha boleh masuk kumpulan. Sekejap, cikgu tengok. Okay, Elisha boleh masuk grup 3, Elisha. Yang tak ada kumpulan, tolong PM cikgu ke ataupun nyatakan dekat dalam grup. Dalam Google Meet ni, chat ni. Ada tak yang tanya dekat ruangan chat? Okay. Okay, saya nampak kumpulan 1 dah sedang ni kumpulan 1. Okay, kumpulan 1 ni cikgu dah nampak Nisa dah tengah wakil kumpulan 1. Kalau yang menggunakan Yang menggunakan phone boleh minta bantuan. Kamu message lah. Sharing maklumat tu menggunakan WhatsApp. Okay. Kalau yang menggunakan phone. Sebab biasanya kalau phone kamu kena apa kata? Kita kena install kan Google Slide tu. Cikgu, saya nak tanya. Yes. Saya search, dia cakap sinar X mempunyai gelombang yang pendek berukuran 10 kuasa negatif 7 hingga 10 negatif 9. 10 kuasa negatif 9. Tu apa? Okay, itu adalah dia punya sifat semula jadi dia. So maknanya sinar X ni dia bukanlah macam alpha dan juga beta. Macam alpha kita tahu dia nukleus helium. Beta tu dia adalah elektron kan. So maknanya sinar X ni lebih kurang sama macam sinar gamma iaitu dia adalah sejenis gelombang. Dia dalam gelombang elektromagnet. So kamu cari pula charge dia. Dia macam mana? Dia boleh mengayon tak? Kuasa penebusan dia macam mana? Kak Ir okey? Susah sikit tapi okey. Okey. Tak apa, kalau ada masalah terus tanya dekat sini boleh. Cikgu akan cuba bantu. Alright.
Okey, cikgu nampak kumpulan 1 sedang, kalau boleh nampak dekat paparan saya sedang buka paparan kumpulan yang pertama. Okey, yang terdiri daripada Diana, Nisa, Sania, Aliana dengan Azib. Okey, kemudian kumpulan 2, Adam, Daniel, Azrin, Ashrah, Hazwani. Masih lagi suci bersih tu. Okey, so saya nampak Ashrah dah mula menaik di slide tersebut. Okey, kita boleh nampak kawan-kawan kita sedang menaik kat situ. Okey, kumpulan 3. Okey, kumpulan 3. Oh, sorry. Raihah, Hanaf, Zul. Zul ada ke? Okey. Okey. Kumpulan 3 tak dapat dipesongkan oleh medan magnet. Alright. Kenapa tak dapat dipesongkan oleh medan magnet tu? Mungkin dari segi aspek, dia ada kaitan dengan aspek pengayunan. Kan? Boleh tengok di situ. Okey, yang keempat. Alright. Okay, dari segi kuasa penembusan. Refer balik apa aspek yang kamu nak lihat. Iaitu aspek dia adalah saiz zarah. So, zarah dia tu bersaiz macam mana? Bersaiz apa kan? Okey, sekejap ya, ada yang PM cikgu. Oh, ada yang kena left mute sebab nak balik kampung ke? Okey, tak apa, kejap ya. Ada emergency kot. Okay, nanti wakil kumpulan diminta untuk membentangkan ya hasil perbincangan masing-masing. Okey, kumpulan 1. Okey. Alright, so nampak di situ kumpulan 1 sesama mereka telah menulis telah type kat situ tu. Okey, kuasa penembusan yang lemah. Okey, good. Alright, very good. Bagus. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 2 Adam tak ada Adam. Tadi cikgu nampak nama Adam ada. Daniel? Daniel boleh sama-sama bantu ataupun boleh PM. Kamu boleh WhatsApp. Siapa yang tengah menaik sekarang? Kumpulan 2. Kumpulan 2 Ashrah tengah menaik, cikgu nampak. So, ahli kumpulan 2 sekiranya kamu tak boleh nak type, mungkin kamu guna handphone, kamu boleh message WhatsApp Ashrah untuk bantu dia.
Okay. Alright, Hazwani dengan Ashraf sedang membincangkan. Okay, hai Saifullah. Saifullah baru join ke? Ya, ya. Saiful, kita tengah buat aktiviti kumpulan ni. Okay, Saiful kalau tak salah saya is kumpulan 4. Kumpulan 4 sekali dengan Kak Air. Okay, cikgu share lagi sekali ya link Google Slide yang kawan-kawan kamu tengah buat ni dekat ruangan chat. Kejap. Apa yang patutlah tu Diana. Kalau ada masalah bagi tahu tau. Jangan senyap je. Okay, Saiful boleh klik dekat link yang saya bagi tu Saiful. Dekat situ kamu boleh edit, kamu boleh sama-sama bantu ahli kumpulan 4 untuk mencari maklumat. Okay, ni kita punya aktiviti Kita nak kumpul maklumat tentang sinaran mengayon. So, setiap kumpulan dia mendapat sinaran mengayon yang berbeza. Ada alfa, beta, gamma dengan sinar X. Okay, so saya tengok dekat sini kumpulan 1. Okay, kumpulan 1 dah masing-masing dah cuba membentangkan di slide yang ketiga. Kumpulan 2 masih lagi dalam proses. Azrin ada tak Azrin? Azrin. Oh, Azrin tak ada hari ni. Biasa Azrin jarang miss kelas sains cikgu. Mungkin Azrin ada masalah lain kot. Okay, kumpulan 3 Raiha, Hana, Zulfakar, Akmal dengan Elisha. Okay, kumpulan 6. Okay, kumpulan 6. Kae, Rania, Huda, Saiful dengan Natasha. Kumpulan 6 pula, kumpulan 4. Tersasul-sasul saya. Okay, so sekarang dah 9.22. So masa yang diberikan tu pun dah habis. Sebab tadi kita minta 15 minit je kan? Okay, so boleh kita minta wakil setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan masing-masing. So saya akan menggunakan skrin yang ada di paparan saya untuk kita bentangkan. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. So kita mula dengan kumpulan yang pertama. Ke masih ada lagi yang menaik ke tu? Okay. Kumpulan pertama dia minta wakil Diana, Nisa, Sadiah, Aliana dan Aziz. Ada tak wakil? Ada tak wakil? Diana ke? Harun Nisa ke? No. Okay, ni Diana ke tu? Yes, Diana. Sekejap. Zarah alfa terdiri pada 2 proton dan 2 neutron yang terikat bersama menjadi zarah yang sama dengan nukleus helium. Nukleus helium. Okay. So itu adalah saiz zarah lah kan? Betul? Zarah. Okay. Kita teruskan. Kuasa penembusan yang lemah dan boleh disekat dengan sekeping kertas.
Alright, maknanya kuasa penembusan dia rendah ataupun lemah. Okay. Boleh dihalang dengan sekeping kertas. Okay, teruskan. Pemesongan oleh medan elektrik, zarah alfa dipesongkan ke plat negatif membuktikannya bercas positif. Okay, betul. Dia adalah cas positif, alfa. Pemesongan oleh medan magnet, zarah alfa dan zarah beta dipesongkan pada arah yang bertentangan. Menunjukkan bahawa zarah alfa dan zarah beta masing-masing mempunyai cas yang bertentangan. Okay, very good. Sekejap. Tengah WhatsApp dengan kawan ke tu? Okay, tak apa. Relax je. Kita enjoy. Ya. Kita ada kawan-kawan yang lain nak tambah terus pun boleh kan? Macam Nisa ke, Sania ke, Aliana, Aziz, cikgu rasa ada dalam ni. Boleh sama-sama bantu Diana. Kuasa pengayonan tinggi. Kuasa pengayonan tinggi. Okey. Ada lagi? Itu je lah. Itu sahaja. Okey, thank you so much untuk ahli kumpulan 1. Okey, tahniah. Hasil kerja yang sangat menarik. Alright. Okey, next kita lihat kumpulan 2. Kumpulan 2 baru sempat tulis kuasa penembusan. Adam, Daniel, Azrin. Azrin tak ada hari ni. Ashraf dengan Hazwani. Ataupun kamu nak tulis, kamu nak bentangkan pun tak apa tanpa bahan yang siap ni. Boleh juga. Ada tak? Ada wakil? Oh, mic Daniel tak boleh buka. Okey, yang lain? Adam? Adam ada tak? Adam. Adam tak ada. Diana ada. Oh, Diana terleft pula. Haswani ada? Haswani ada tak? Okey, tak apa. Kita ke IV dulu kumpulan 2 boleh. Nanti kalau ada ahlinya yang akan bentangkan ataupun saya tak perasan dekat ruangan chat. Ada yang, tak ada, Daniel je. Okey, kalau ada yang nak bentang untuk ahli kumpulan 2 nanti boleh inform cikgu lah ya. Okey, kumpulan 3. Kumpulan 3 ada? Yap. Alright, Raiha. Atau saya bagi kumpulan 4 bentang dulu. Tak apa. Macam mana? Dah siap dah. Dah siap dah? Okey. Dipersilakan. Dengar. Alright, dengar. Okey. Ke Raiha ada nak share screen Raiha ke? Tak ada? Tak ada tapi ada yang dah tambah-tambah. Dia sebab Ada dekat yang tambah. cikgu ni. Oh, okey. ada Tak apa, yang- sekejap. Saya tak update lah tu. Kejap. Saya buka lagi sekali saya punya paparan tu. Okey, kejap ya. Okey. Oh, sebab saya dah present tadi kan, mungkin dia tak auto update lah tu. Okey.
Oh, dah ada yang tambah-tambah. Saya yang tak perasan. Okay, sorry. Okay. Comel dah. Okay. Sekejap. Saya tengah share screen. Belum nampak kot. Tengah loading. Okay. Dah dapat ke? Nampak? Okay. Okay, saya dari kumpulan 3. Nak ceritakan tentang sinar gamma. Alright. Sinar gamma merupakan bentuk sinaran elektromagnet atau pancaran cahaya bagi frekuensi khas dihasilkan dari interaksi zarah subatom seperti pelupusan elektron, positron dan penguraian radioaktif. Kebanyakannya dihasilkan dari reaksi nuklear yang berlaku dalam medium antara bintang angkasa. So, sinar gamma ni tidak dapat dipesongkan oleh medan magnet. Lepas tu dia mempunyai frekuensi dan tenaga tertinggi. Itu sahaja. Cikgu tak buka mic. Ya Allah, sorry. So, dia mempunyai frekuensi dan tenaga yang tinggi. So, kita boleh katakan dia mempunyai tenaga penembusan yang tinggi lah. So, ada tak kamu jumpa kuasa penembusan dia dengan kuasa pengayonan dia? Tak jumpa. Tak jumpa. Okey, tak apa. Nanti kita akan lihat Alright, thank you ahli kumpulan 3. So, cikgu share pula skrin untuk kumpulan 4. Wow, very interesting. Okey, siapa yang akan bentangkan ni? Wakil kumpulan 4. Saya juga. Alright, very good. Natasha ke? Ya. Yes, good. So, sinar X mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Seterusnya, sinar X juga adalah foton, dia bukan zarah. Okay. And sinar X terbentuk di dalam cengkerang elektron atom. Alright, very good. Tu je. Tu je. Okay. So sebenarnya dia photon bukan zarah. Photon ni dia gelombang lah. Dia adalah gelombang elektromagnet Okay. Alright. So very good untuk ahli kumpulan 4 dan juga ahli kumpulan yang lain. Okay. So actually saya nak share dengan kamu hasil daripada carian kamu tadi tu. Kita nak tengok lagi satu video. Okay, kita tengok video tentang sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon dan juga jenis sinaran mengayon yang fokus on sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okay. Alright. So, saya share sekarang. Harap kamu boleh bagi perhatian. Sinaran ialah proses pemindahan tenaga. Bumi menerima tenaga daripada matahari melalui sinaran. Kita berasa panas berada di sebelah unggun api juga disebabkan oleh pemindahan tenaga secara sinaran. Sinaran boleh berlaku dalam bentuk gelombang. Contoh yang baik ialah gelombang elektromagnet seperti gelombang mikro, sinar X dan sinar gamma. Ia juga boleh berlaku dalam bentuk zarah seperti zarah alfa dan beta dalam sinaran radioaktif. Apabila sinaran melalui udara dan menghasilkan ion-ion positif dan negatif, ia dikenali sebagai sinaran mengayon. Sinaran mengayon mempunyai tenaga yang cukup untuk mengeluarkan elektron daripada molekul neutral yang dilanggarnya. Sebaliknya, sinaran yang tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mengayonkan atom atau molekul neutral dipanggil sinaran tidak mengayon. Dalam spektrum elektromagnet, kita dapat perhatikan bahawa gelombang elektromagnet dengan tenaga yang lebih rendah seperti gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya nampak dan sinar ultraungu yang bertenaga lebih rendah adalah sinaran tidak mengayon. Gelombang elektromagnet dengan tenaga yang lebih tinggi seperti sinar X dan sinar gamma adalah sinaran mengayon. Ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif, sinaran alfa, sinaran beta dan sinar gamma adalah sinaran mengayon. Sinaran alfa terdiri daripada zarah alfa yang secara asasnya adalah nukleus helium. Zarah alfa mengandungi 2 proton dan 2 neutron dan oleh itu bercas positif.
Di samping itu, sinaran alfa mempunyai kuasa pengayonan yang paling tinggi disebabkan oleh saiz zarah alfa yang lebih besar. Sinaran beta terdiri daripada zarah beta. Zarah beta ialah elektron berkelajuan tinggi dan oleh itu bercas negatif. Disebabkan oleh saiz elektron yang lebih kecil, sinaran beta mempunyai kuasa pengayonan yang lebih rendah daripada sinaran alfa. Sinar gamma ialah gelombang elektromagnet bertenaga tinggi dan oleh itu tidak bercas secara elektrik atau neutral. Oleh kerana sinar gamma boleh menembusi kebanyakan bahan dengan mudah, ia mempunyai kuasa pengayonan yang paling rendah antara tiga jenis sinaran radioaktif. Apabila membandingkan kuasa penembusan sinaran radioaktif, kita akan dapati sinaran alfa ialah yang paling rendah kerana boleh dihalang oleh sehelai kertas. Sinaran beta mempunyai kuasa penembusan yang lebih tinggi, memerlukan sekeping aluminium setebal 3 mm untuk menghalangnya. Sinar gamma mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi kerana hanya boleh dihalang oleh plumbum setebal 10 cm. Dalam medan elektrik yang diwujudkan oleh plat-plat positif dan negatif yang selari, sinaran alfa dipesongkan ke arah plat negatif disebabkan oleh cas positif sinaran alfa. Sinaran beta dipesongkan ke arah plat positif disebabkan oleh cas negatif sinaran beta. Sinar gamma yang neutral tidak dipesongkan dan bergerak lurus. Apabila melalui medan magnet yang mengufuk, sinaran alfa dipesongkan ke atas disebabkan oleh cas positif sinaran alfa. Sinaran beta dipesongkan ke bawah disebabkan oleh cas negatif sinaran beta. Sinar gamma sekali lagi tidak dipesongkan kerana ia neutral. Lupa lagi nak on mic. So video yang saya share tadi tu adalah penerangan untuk tajuk yang kita belajar hari ini, dan yang penting saya nak kamu faham dan boleh bandingkan antara sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma lah, iaitu tiga jenis sinaran radioaktif yang bersifat mengayon. Okey, yang dikenali sebagai sinaran mengayon. Okey, jadi sebagai latihan pentaksiran hari ini, saya ada sediakan satu latihan modul interaktif. Saya ada share link untuk latihan tersebut di ruangan chat. So kamu boleh klik, sekiranya kamu klik, kamu akan dapat paparan macam ni. Dapat tak? Ni paparan dia lah. So ni latihan. Latihan ni kamu tak payah buat, bukanlah nak kata kena buat this time. Saya akan buat secara offline. Maknanya kamu siapkan latihan ni. So contoh yang pertama, padankan maksud sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. So ini untuk kriteria kejayaan yang pertama dan yang kedua. So kamu letak pensel, letak je mic, letak orang kata apa? Cursor kalau guna laptop ni kamu padankan lah. Kamu letak nanti dia akan keluar gambar pensel. Kamu padankan lah yang mana maksud dia. Alright. And then yang kedua kamu kelaskan. Contoh sinaran berikut kepada sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. So kamu klik dekat bawah tu, kamu pilih sinaran tersebut mengayon atau bukan tidak mengayon. Yang ketiga, kamu lengkapkan jadual bagi membandingkan ciri-ciri sinaran mengayon berikut. Ini lebih kepada kriteria kejayaan yang ketiga. So macam mana nak buat? Kamu hanya perlu letak je. Right. Tadi lagi satu, kamu pun dah menerangkan secara lisan semasa kita buat aktiviti kumpulan. Kemudian yang keempat, kamu labelkan kuasa penembusan bagi sinaran mengayon. Kamu hanya nyatakan ini sinaran apa, alfa, beta, gamma. Yang kelima pun sama juga. Kamu labelkan sahaja. Tapi kamu kena type lah untuk ini. Kamu letak cursor kat situ, kamu type. Ataupun kamu klik dekat kotak tu, kamu type sinaran apa. Bila dah siap, kamu klik button finish. Bila kamu klik button finish, kamu hanya perlu masukkan nama penuh kamu. Sebab saya dah settingkan
link ini untuk kelas 3 harapan bagi subjek sains. So nanti semua jawapan yang latihan yang kamu hantar, kamu akan dapat lihat markah dan kamu punya tu macam biasalah cikgu boleh check. Untuk rekod PBD, cikgu akan semak melalui cikgu punya mailbox. Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ini? Tak ada. Tak ada. Okey, so cikgu minta kamu lengkapkan latihan ini sebelum berakhirnya hari inilah. Okey, cikgu akan rekod. So kalau boleh sebelum jam 5 petang, tolong siapkan. Nanti cikgu akan semak dalam cikgu punya mailbox cikgu. Okey, thank you so much. Jangan lupa isi kehadiran. Cikgu akan share link kehadiran tu di dalam grup WhatsApp kita. Sebab kemungkinan ada murid yang tak dapat join kan Google Meet kita hari ni. Okey semua, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jaga diri semua. Terima kasih Baik, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jangan lupa masuk Google Meet balik 10 suku after kamu rehat. Okey. Okey. Alright. Okay, Cikgu Muhaimin. Ada lagi ke murid? Kita nak tunggu semua murid keluar ke? Tunggu dia keluar lah dulu. Alright, sebab dia orang rehat ni sampai 10 suku. So should be tak adalah cikgu yang masuk after this. Lah. Alright, kita guna link kelas kan, saya pun lupa. So kita guna link kelas. Tapi laki dia orang rehat lepas ni. So okey lah tu. Okay, saya rasa kita dekat sebab saya guna dua account. Dua account. Uh-uh. Okay. Assalamualaikum Puan Sutina. Assalamualaikum Puan. Saya tak perasan sebenarnya tadi. Salam. Tak apa. Tak panggil saya tak apa. Terus. Sambung. Okay Puan, boleh start? Okey lah tu. Muhaimin. Sambung lah. Tak apa. Ya, terus. Okay, saya teruskan formal sikit pula dah. Aduh. Okay. Alhamdulillah dah selesai PDPR hari ini Cikgu Husna. Terima kasihlah Cikgu Husna sebab sudi luangkan masa lah untuk saya dan juga Puan Sutina untuk join kelas cikgu pada hari ini. Okay. Dan Cikgu Husna tahniahlah Cikgu Husna sebab dah buat yang terbaik dan laksanakan PDPR dengan baiklah. Okey, sebelum tu kelas 3H berapa ramai Cikgu Husna? Kelas 3H 29 orang yang hadir tadi. Kalau saya tengok name list yang saya dapat ni 21 tolak 4, lebih kurang 19 orang lah yang join kelas hari ni. Memang selalu macam ni ke ataupun ramai lagi? Rate dia memang antara 17, 18, paling ramai pun 20. Tetapi diorang ni memang PM saya, diorang ada masalah internet. So kebanyakan biasa lepas kelas tu memang saya akan bagi latihan secara offline dah. So that's why tadi masa pengagihan kumpulan tu ada yang tercicir-cicir pula. Tak apa. Dari segi offline macam mana pula? Okay. Offline so far respon diorang bagi assignment okey lah. okey, tapi ada juga yang tak hantar. Okay. So Cikgu Husna, macam mana perasaan pagi ni lepas habis PDPR? Untuk hari ni ke hari yang sebelum Hari ni? ni lah. Oh, hari ni nervous lah sikit. Ada bos-bos nak observe kan. Macam tak biasa kena observe. Aduh, tapi macam sebenarnya tak berapa puas hati sangat. Sebab rasa macam klik-klik sangat. Rasa macam aduh. Diorang macam feedback dari student. Mesti kita nak buat student centered kan. Tapi feedback dari student tu macam tak sampailah kita punya KPI. Sebab 3H ni kita tahu dia bukanlah kelas yang hujung kan. Dia memang kelas harapan kita kan. So that's why saya pun nak buat dengan diorang. Nak tengoklah feedback diorang. Tapi biasanya memang kami. tak juga. Memang kalau biasa pun murid yang sama je yang akan jawab lah soalan. Kalau macam Cikgu Muhaimin tengok tadi dengan Puan Sutina tengok tadi, murid yang sama, Kail, Raiha, memang murid yang sama je yang akan respon. Yang lain tu macam tu lah. So saya pun tercari-cari lah apa cara yang, apa lagi kaedah yang saya boleh buat
untuk rangsang dia orang punya pelibatan. Okay. So Cikgu Husna dah buat PDPR tadi kan. So apa yang Cikgu Husna sebenarnya nak capai pada hari ini lah? Dan adakah dia tercapai? Not 100%. So macam saya nak ukur kriteria kejayaan saya tu macam tak dapat untuk, kan, dia tak meliputi semua murid. So that's why saya at the end saya bagi latihan pengukuhan supaya at least saya boleh capai, saya boleh nak tengok macam mana nak cakap pencapaian ke, pelibatan ke, macam murid boleh capai lah, boleh capai kriteria kejayaan. At least untuk yang pertama dan yang kedua. Tapi yang pertama, yang kedua tu sebab hanya menyatakan maksud sinaran mengayon dengan sinaran tidak mengayon tu macam aras rendah kan? Betul. So sepatutnya saya rasa kalau daripada 19 orang tu 19 orang lah yang akan boleh capai kan, sebab aras rendah. Cuma yang aras tinggi tadi tu saya nampak tak semua murid boleh capai, dan mungkin yang mana yang membentangkan dan yang kita nampak penglibatan secara aktif semasa dia buat aktiviti kumpulan itulah yang capai. Yang lain tu tak dapat nak ukur dia punya kefahaman dia. Tu saya punya pendapat lah. Betul. Pendapat cikgu yang mengajar kan. Cikgu Husna yang mengajar, cikgu tahulah, lebih tahu kan. Okey, sekiranya Cikgu Husna diberi pilihan untuk ratekan cikgu 1 hingga 10, cikgu akan letakkan cikgu di angka berapa? Macam Overall AF lah kan? Itulah macam dia overall maksudnya termasuk elemen pelibatan murid ke? Yes. Okey, kalau dari segi semua keseluruhan, dari segi pelibatan murid tu saya rasa macam tak boleh lah bagi tinggi-tinggi kan. Rasa macam tak sampai tau level dia. So saya masih lemah lah untuk nak tarik. Dari segi teknik persoalan mungkin teknik persoalan saya lah mungkin kena tambah baik lagi. Untuk supaya semua murid boleh bagi pelibatan at least 80%. So untuk rate tadi tu saya rasa saya boleh rate dalam 6 kot, 6/10 kot. Okey. So 6/10 Tinggi ke? Tak. Cikgu yang bagi saya Macam syok sendiri pula. So kenapa cikgu kata cikgu nak letak kat 6/10 tu? Di Sebab mana saya tak boleh nak ukur pelibatan semua murid. Mungkin kaedah saya guna tadi tu macam tak sesuai kot. Maknanya murid dia tak ada grup macam kalau dekat sekolah, kita boleh letak dia dalam satu kumpulan, satu meja kan. Macam dalam Google Meet ni, dia tak ada tempat untuk di-discussion. So dia kena WhatsApp. Tadi saya nampak lah macam kumpulan satu tu, dia kena WhatsApp pula antara kawan-kawan dia. Kan? So mungkin the next time saya kena guna kaedah lain untuk aktiviti kumpulan. So apa pendapat Cikgu Muhaimin? Setuju tak dengan saya? Tanya saya pula. Yelah. Nak tahu juga pendapat Cikgu Muhaimin dengan Puan Sutina sebab boleh improve saya punya PDPR kan. Okay, Puan Sutina, ada yang nak jawab? Mana cara nak tarik pelibatan budak ni? So Cikgu Husna ada tak, kalau macam nak tarik, Cikgu Husna cakap tadi nak tarik perhatian budak kan? Okay, kata budak tak aktif lah kan? Kita kata budak tak aktif. So ada tak Cikgu Husna tengok mungkin ada cikgu-cikgu lain ke yang mengajar yang boleh tarik minat atau tarik crowd student, ataupun Cikgu Husna ada tengok YouTube ke dekat IG ke macam mana cikgu-cikgu lain lah ataupun kawan-kawan yang berjaya tarik minat pelajar untuk join kelas cikgu. Okey, tak pernah tengok sebenarnya, tapi tu cara salah satu idea yang saya boleh cubalah kan. Maknanya saya tengok satu rakaman ke ataupun saya join mana-mana PDPR cikgu-cikgu yang boleh membantu macam mana cikgu tu tarik minat murid kan, macam tu kan. Betul. Ada tak pernah tengok video ataupun YouTube? Tak pernah. So tak ada ni, tak ada reference lah.
Tak ada reference, Ataupun sendiri ada je. cikgu rasa ada pilihan lain atau alternatif yang mungkin cikgu rasa cikgu pernah dengar atau cikgu nak buat? Saya rasa okey. Sebab hari tu macam ada nampak lah orang sharing penggunaan breakout rooms Aha. So Ada dengar. saya rasa macam nak cuba guna breakout rooms masa aktiviti kumpulan tu dijalankan. So that murid ni dia lagi satu yang saya nampak tadi, saya nak murid tu yang share screen. Kita guna PDPR kan. So at least kita boleh latih murid macam mana dia nak share screen, sampai saya rasa pun ramai juga murid yang tahu sebenarnya share screen tu. So mungkin saya rasa saya boleh buat flip classroom. Okay, saya buat flip classroom. Tadi memang saya tak bagi tahu sebelum kelas bermula. Saya tak bagi tahulah murid kita nak belajar tajuk apa, terus masuk dia orang pun duduk, tiba-tiba ada aktiviti kumpulan. So saya rasa mungkin murid pun tak bersedia. Tu yang saya nampak ada left in left out tu kan. So saya rasa mungkin saya boleh buat kaedah flip classroom. Maknanya saya sehari sebelum ataupun malamnya saya bagi satu video. Saya sediakanlah video penerangan daripada saya serba sedikit. Saya bagi kat murid so that murid dah tahu, dah sedia ada apa yang dia nak belajar hari ni. So bila aktiviti kumpulan, dia orang dah ada idea dan dia dah standby. Sebab bila 15 minit tu kita as a teacher pun tak sempat nak cari bahan dengan internet macam tu, dengan laptop lah kadang-kadang. Itulah ini biasalah PDPR kan. So saya rasa for the next time saya nak guna kaedah macam tu kot, flip classroom. So Cikgu Husna rasa kalau saya beri peluang lagi untuk saya join dalam kelas cikgu akan guna tak apa yang cikgu cadangkan tadi, Cikgu Husna cadangkan? InsyaAllah saya akan guna untuk tingkatkanlah tingkatkan pelibatan murid. So cikgu rasa kalau cikgu nak buat cikgu Husna cadangkan tadi, ada halangan tak? Okey, kalau halangan dia yang saya nampak sebab sekarang kita guna link kelas yang sekolah tetapkan kan. So kalau saya tengok link yang link tersebut tak boleh nak buat aplikasi breakout rooms, poll and sebagainya tu. Saya dah baca yang breakout rooms tu adalah orang sharing banyak kan. Dah baca. So mungkin saya kena sediakan link Google Meet sendirilah untuk kelas tersebut. So saya rasa tu je lah kot kekangan, tapi tak adalah kekangan sangat pun, boleh selesai kan. Tapi budak boleh masuk tak ada masalah lah kan? Boleh masuk, tak ada masalah. So daripada halangan ada tak sokongan yang diperlukan untuk Cikgu Husna nak buat tu? Sokongan. Ada sokongan ke? Maksud sokongan tu Perlukan reference ke? Reference ke ataupun mungkin saya perlukan idea lah, sokongan dari segi idea daripada coach saya dan juga kawan-kawan yang sama, yang mengajar sama aras. Maksudnya coach pun apa tak idea? biasa guna ni. Coach pun tak biasa guna breakout room tu. Tak apa, kita sama-sama sebab cuba tak ada kan. lah. So nanti kita boleh share lah. Boleh. Saya Jangan pun ni tak pernah guna juga ni. So nak cuba tengok macam mana kan. Sebab link yang sekolah bagi tu memang tu tak boleh. So nak kena guna account buat sendirilah, GM sendiri kan. Tak boleh, saya dah cuba nak guna tadi. Saya nak cuba guna breakout room tadi. Sebab dah nampak dah mesti akan cacat merba sikit lah bila buat group activity, bila bilik yang besar kan. Yalah. Cuba buat tapi tak ada pula. Tapi hari tu saya ada guna link sendiri. Saya nampak macam jumpa elemen breakout rooms tu. Nanti saya cuba tengok semula. Ataupun So kalau tak cikgu boleh rasa guna, bila saya boleh join nanti cikgu bagi tahulah. alright, Cikgu dah sedia. InsyaAllah. Okay. So ada apa-apa lagi Cikgu Husna dia nak cakap? Tak ada, itu saja. So syukur Alhamdulillah. Tahniah Cikgu Husna. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih juga kepada Cik Muhaimin dan juga Puan Sudina sebab sudi bersama-sama dengan saya lah. So tak tahulah budak pun macam ramai pula yang join hari ni. Tak apa, bagus lah tu. Dia suka cikgu dia. Kalau saya, Tanya, harap-harap. Terima Tanya. kasih. Okay. Kelas pun nampak ada aktiviti kolaboratif. Baguslah. Teruskan macam tu ya.
Ya, insyaAllah. Terima kasih Puan. Aktiviti coaching pun saya nampak baguslah dengan cikgu. Cikgu dah nampak apa yang cikgu nak buat, apa way forward cikgu kan. Itu yang paling penting, maknanya kita tahu. Sorry Maimin, akak sambung sikit. Tak apa, sambung terus je. Sampai habis tak apa. Maimin memang tau. Okey, so maknanya nampaklah di situ kan. Nampak apa benda yang cikgu, isu yang dalam kelas cikgu kan. Apa yang cikgu nak betulkan kan, apa yang perlu kita buat dan apa yang selepas ni maknanya kita bersedia untuk nak baiki, tambah baik pada isu yang kita ada tu. Okey? So maknanya coaching mentoring ni sebenarnya bukanlah untuk kita nak cari salah cikgu apa tak. Sebenarnya ini memang kita untuk membantu cikgu kat mana nak lihat apa yang perlu ditambah baik. Kan? Itu biasalah kan, dalam satu sesi pengajaran mesti akan ada mungkin kekurangan di sini kan. So tambah baik dari situ lah. Okey, tahniah. Oh, cuma nak tanya yang tadi satu lagi yang saya nak kata tanya masa pengajaran cikgu yang awal tadi. Baguslah maknanya cikgu menyatakan Tak berapa nak dengar lah Puan. ke? Oh, sekejap. Tanya sikit. Kat sini ni kami ni duduk kat office ni kat. Okey. Buat sikit. Sekejap Okey, dengar. Alfian ni kan nak kenal lah Alfian ni. Yang ada kat sini Cik Alfian ada, Puan Hajar ada. Ramai-ramai ke dengar je? Aduh. Taklah, saya je lah dengar. Dia orang tak dengar pun. Dia orang pun ada coaching mentoring dia. Oh, ya Kan? Lepas tu, jadi tahniahlah sebab tadi cikgu nyatakan kriteria kejayaan yang murid-murid kena bukan murid kena, maksudnya apa yang murid akan perlu dapat sampai habis tu kan. Maknanya ikut flow tu nampak cantik lah. Okey, cuma saya tak perasan tadi cikgu ada sebut tu pasal objektif tak? Oh tak. Saya tak mention pasal objektif. Tak apa, saya pun tak dengar. Saya pun tak perasan kata lepas ke tak ada dengar je lah dengan kata telefon. Tak ada. Biasa memang saya just inform, saya just nyatakan apa kriteria kejayaan yang murid perlu capai. Okey, tak apa. Maknanya lepas ni cikgu bagi tahu sekali lah objektif. Okey, sebenarnya akhir sekali cikgu nak apa yang perlu kamu capai adalah benda ni. Okey. Tapi nak mencapai benda ni kamu perlu capai kriteria tu lah. Tapi nak mencapai objektif ni okey, apa yang kamu perlu saya ikut yang pertamanya adalah apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Empat apa? Ikut flow dia lah. Kan? Puan, Ya. nak tanya objektif pembelajaran tu sama ke tidak dengan standard pembelajaran? Kita kena tengok keadaan situasinya. Standard pembelajaran tu jika sesuai dengan aras murid kita maka kita boleh ambil lah. Kan? Faham. Maknanya objektif pembelajaran tu kita boleh ubah-ubah lah ikut. Boleh, ya. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya aras macam murid tu. kan. Kalau ada setengah dia macam ni untuk subjek sains matematik ni kadang-kadang standard pembelajarannya sangat detail dan dikembangkan dan dihalusi sehingga orang kata kita boleh jadikan sebagai objektif mengikut aras murid kita. Boleh sebenarnya. Tapi andailah kata benda itu standard pelajaran tu macam nampak besar sebab standard pembelajaran ni dibina oleh bahagian BPK ni untuk secara umum kepada satu Malaysia lah kita katakan. Jadi kita ambil, kita sesuaikan dengan murid kita. Kalau aras tu terlalu tinggi ataupun besar, murid kita aras dia rendah, kita daripada objektif yang standard pembelajaran besar tu jadikan objektif apa yang maknanya dalam lingkungan apa kata kerjanya. Contohlah kan, mungkin boleh dikecilkan lagi, boleh direndahkan lagi mengikut apa kesesuaian dengan standard pembelajaran tersebut objektif. Okey cikgu? Menjawab tak? Menjawab. Okey, menjawab. Cuma daripada objektif pembelajaran tu lah saya olah untuk kriteria kejayaan yang murid boleh capai. Betul. Sebenarnya macam ni, kriteria kejayaan tu adalah peringkat di dalam satu sesi pembelajaran kita tu untuk capai objektif. Faham. Faham dah. Dia mesti capai yang paling rendah sekali apa? Lepas tu apa pula yang kedua untuk nak dapat objektif yang besar tu? Oh, okey, nampak, faham. Jadi membezakan dia dengan aktiviti adalah aktiviti ni apa yang murid buat untuk nak mencapai benda yang dia nak dapat tu. Kan? Jadi maknanya untuk nak dapatkan satu kriteria kejayaan mungkin memerlukan 2 ataupun 3 aktiviti.
Mungkin satu aktiviti pun boleh capai kriteria. Hmm. Tapi ada juga keadaan kadang-kadang kita kena buat 2 aktiviti baru dapat capai satu kriteria tu. Okey. Jadi Okey. maknanya kriteria tu cikgu faham macam ni. Kriteria tu adalah peringkat-peringkat daripada mudah kepada yang lebih susah untuk mencapaikan, bukan mudah kepada yang lebih susah, maksudnya peringkat daripada paling aras paling rendah kan, Aras ke tinggi tinggi. sikit, tinggi sikit sampailah dia capai objektif tu. Okey. Okey. Dibantu Faham. oleh aktiviti yang kita buat macam cikgu buat tadi. Betul lah? Okey. Okey. Clear Okey, clear. Okey, tahniah. Okey, yang Terima lain okey. kasih. Yang sama. Tahniah lah, kolaboratif tu pun bagus. Nanti kekalkan cuba buat lagi, cuba cari lagi apa aktiviti kolaboratif yang sesuai untuk online kan. Bagus lah tu, dah bagus lah. Okey, lepas ni mungkin boleh buat kerja project based learning ke kan. Sains sesuai juga kan. Bincang dengan Mahimi, Mahimi selera. Itulah memang selalu rujuk je ni. Kan? Cikgu pun bagus kan. Okey tu. Nanti kan kita tengok nanti. Kita ada satu sesi lagi lah coaching mentoring kan yang Cikgu Husna. So Cikgu Husna rasa macam mana coaching mentoring, okey tak? Okey, suka sebenarnya sebab dia boleh bantu kan kita. Sebab kita pun kadang mengajar sendiri tak tahu pun betul ke tak ke kan. Dia sebenarnya ada coaching. Dia sebenarnya bukannya coaching coach ni lebih bagus daripada cikgu, tak semestinya macam tu. Saya pun tak semestinya lebih bagus daripada Cikgu Aimin, tak semestinya lebih bagus daripada Cikgu Husna. Tetapi bila kita ada dalam satu sesi coaching mentoring, kadang-kadang kita dapat kongsi idea. Itu yang sebenarnya tidaklah menandakan kata bila kita ada coach tu, kita jadi coach tu kita bagus, ataupun kita jadi coach tu kita teruk ke apa ke, tak. Bukan macam tu. Dia maknanya lebih kepada sesi perkongsian idea kan. Betul. Apa yang ada, apa yang tak ada, ataupun sendiri-sendiri kita pun boleh belajar juga kan. Betul. Yang ada kan. Macam tu lah. So okey. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti kalau kita jumpa lagi untuk sesi kedua. Okey? InsyaAllah. Okey. Okey, Cik Mahmin. Nanti apa-apa kita buat. Nak jumpa saya ke? Nanti lah lepas ni. Kalau nak jumpa saya live dulu. Ya ke? Tak boleh Tak apa. je. Nanti Ataupun boleh? Nak live dulu ke kita nak jumpa kendian-kendian? Saya live dulu tapi sebab link ni link murid kan. Tak payah. Kita jumpa kendian lah. Satu 10 suku murid masuk. Budak nak masuk kelas. Okey, Cik Mahmin. Nanti. Okey. Apa kita mesej lah. Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Husna. Okey, bye. Sama. Alright. Lupa ambil gambar je, kita ambil gambar dulu. Sekejap. Cik Mahmin, ambil gambar. Okey. Satu. Sekejap tutup chat dulu. Okey. 1, 2. Ya Allah. Sekejap. Apa hal pula terkuncelok pula. Sekejap cikgu kejap. Okey. Okey, 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2. Buatlah mini love sikit. Mini love lah. Okey, jap. Tak, Mami. Macam mana mini love tu? Aduh. Macam ni Dia duduk macam mana? Wah, terlok Aduh. pula. Sekejap. Terlok pula. Okey. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Dah. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Okay, bos. Okay kan? Okay, thank you. Macam nervous pula. Okay kan soalan yang saya jawab tu? Betul, saya pun tak tahu apa yang saya tanya. Tapi sebenarnya itu bukan lakonan tau. Itu memang realiti lah sebenarnya. Yelah, kita bukan nak berlakon tapi misalnya kita berlakon tu set je, yang lain-lain tu. Ya, faham. Tapi depan tu bukan saya lakonan, memang ada betul skrip lah. tau. Tahu, Kak Aliza dah bagi tahu. But you cakap you dengan Aliza dah buat I call dia semalam tanya apa tu kan, sebab takut salah dia kena ikut step kan GROW kan, takut kena terbalik dia. Sebab saya masa kursus saya tu secara online 2 hari pun macam blur lagi lah, macam bila buat sesi dalam kumpulan dengan GKMP lain pun macam blur, apa tu R apa tu, yang go through soalan-soalan tu. Nak tanya kan supaya benda tu menjurus pada G, R, O dan juga W kan. Tak naklah kita sembang-sembang tu kan. Tapi yang dengan Kak Aliza hari tu sebab kita based on SKPMC tu kan. Tak adalah pula mention yang grow tu bukan mentor and
coach and mentoring Itu kot. pencerapan kan. Tu pencerapan. Yelah ini Cuma memang saya kalau sebut, guna kaedah method ni saya dah guna masa pencerapan dengan Kak Alisa. Tapi memang saya nampak lah lag dia dekat mana. Dia macam itulah. okey lah guna pakailah lagi sekali. Nampak. Tapi kita tak berlakon setting cikgu kena bercakap macam ni, tak ada lah. Cuma betul. itu Yang je. tu tak Kita berlakon tak tu berlakon. betul. Berlakon tu cuma kita cari pelakon dia je yang skripnya sendiri. Yelah. Tapi seronok lah. Saya suka je bila macam-macam ni sebab kalau dengan orang PPD ni kita banyak boleh belajar dengan dia orang tau kan. Yalah. So Dia boleh selalu improve. tengok kan. Tapi betul lah memang budak pun nervous sebenarnya tu. Yelah. Kira Husna sebab Okay. Cikgu Puan Sutina suruh call dia. Alright. Okay, thank you boss. Sampai jumpa nanti. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak.